من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا سفيقي يا رسول الله وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمال berjuang fisabilillah, tuju satu arah dan tinggi di jurang kalimatullah. Berbekal tawakal gapai cita dan suci mardatillah. Sabar gigih cekal menyebar risalah Rasulullah. Kerana dakwah tugas mulia, pusaka agung para anbiya, menyelamatkan umat mesti sepenuh daya. Walau dicaci, jua dihina, tidak akan memadam bara cinta. Rela dikorbankan segala-galanya demi redha Maha Esa. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia melestari gerakan dakwah, menyatu, memandu ummah, menyebar risalah nubuah. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, medan sinergi dan ukhuwah, binaan hukum bersatu tubuh. Siru ala barakatillah, siru ala barakatillah. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia (YADIM) ialah sebuah badan amanah yang ditubuhkan pada tahun 1974 dan telah diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak Husin, bagi mengembangkan agama Islam dan amnya dalam bidang pendidikan, sosial dan kebajikan. YADIM didaftarkan di bawah Trust Incorporation Ordinance 1952 yang bertanggungjawab secara langsung kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Badan dakwah ini terdiri daripada 5 sektor yang berfungsi sebagai penyelaras NGO Islam di Malaysia. Pada masa yang sama, YADIM yang mempunyai 9 signature program yang tersendiri menjalankan operasinya dengan memfokuskan kepada bidang dakwah, pekadiran, pendidikan, sosial serta kebajikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, badan dakwah ini akan berpandukan kepada visi, misi dan teras yang berikut. Visi, peneraju gerakan dakwah di Malaysia secara inklusif dan bertindak sebagai badan dakwah bertaraf antarabangsa. Misi, menyebar luas kegiatan dakwah menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial untuk meninggikan martabat Islam dan kesejahteraan ummah. Teras YADIM yang pertama, melahirkan pendakwah Islam yang berpengetahuan dan berkemahiran berasaskan kepada kefahaman moden Malaysia. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan NGO Islam dan rakan strategik dakwah dalam memasyarakatkan dakwah. Yang ketiga,
menggalakkan masyarakat berlumba-lumba membuat kebajikan untuk memberi kefahaman, pengamalan dan penghayatan Islam dengan menjalankan kegiatan dakwah dalam aspek pendidikan, sosial dan kebajikan. Yadim terus komited dalam menyebarluas dakwah melalui pelbagai platform sama ada secara fizikal, maya atau penulisan dengan menerbitkan karya dakwah termasuklah buku, majalah dan jurnal. Dengan operasi di Ibu Pejabat Putrajaya dan mempunyai cawangan di seluruh Malaysia termasuklah di Sabah dan Sarawak. Hari ini, Yadim terus maju ke hadapan dan mengorak langkah dengan merangka pelbagai kegiatan dakwah melalui pelbagai pendekatan termasuk kerjasama dengan rakan-rakan strategik. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim al-Qabidul Basitul Khafid al-Rafi'ul Mu'izzul Muzil Sami'ul Basirul Hakamul Al-Latiful Khabir Al-Alimul Azim Al-Ghafurul Shakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqim Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithul Shahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid Al-Samad Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Muqaddim Al-Muakhir Al-Awwal Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Al-Wali Al-Mutta'al Al-Bar Al-Tawwab Al-Muntakim Al-Afur Ra'uf Malik Al-Mulk Dhul Jalali Wal-Ikram Al-Muqsit Al-Jami' Al-Ghani Al-Mughni Al-Mani Al-Dar Al-Nafi' Al-Nur Al-Hadi Al-Badi' Al-Baqi Al-Waris Al-Rashid Al-Sabur Alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli afdal as-salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikril ghafilun.
berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah perubahan yang ke arah lebih baik. Kalau kita dalam keadaan yang tidak baik, ke arah yang lebih baiklah. Kalau kita dah berada dalam keadaan yang baik, ke arah yang lebih baik lagi. Yang mana sejajar dengan ayat Quran, iaitu dalam surah Ibrahim ayat pertama. Maksudnya yang mana Allah turunkan kitab kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad ini mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Yang mana jelas dan terang, yang mana makna madani pun merujuk kepada kemajuan, sama ada kemajuan dari sudut kerohanian, kebendaan, fizikal, intelektual. Jelas di situ menunjukkan bahawa manusia ni memang sangat-sangat dituntut ke arah lebih baiklah. Yang mana saya nak petik sikit quote daripada Perdana Menteri kita yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, yang mana kunci kepada kemajuan dan kesejahteraan tidak terletak pada kepuasan menikmati apa yang telah dicapai, tetapi pada keazaman yang utuh untuk melakukan yang lebih daripada itu pada masa hadapan. Mana kalau kita tengok secara umumnya, Madani ni nak bawa manusia lebih kepada maju, yang lebih baik. Dan dalam Al-Quran sendiri pun Allah dah menuntut kita untuk lakukan, maksudnya membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Visi Malaysia ke hadapan dengan urgensi tindakan alternatif dan inisiatif kerajaan, dan digongsikan gagasan ataupun naratif ini bersama-sama rakyat untuk membangun sebuah masyarakat dan negara yang adil. Tetapi disusuli juga dengan tindakan dan juga inisiatif kerajaan, yang mana ada satu inisiatif yang saya boleh kongsikan, iaitu IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat. Ada 3 IPR ini, iaitu Intan, Insan dan juga Ihsan. Iaitu Intan ini adalah inisiatif usahawan tani yang memberi peluang pekerjaan kepada petani-petani. Kemudian Insan adalah inisiatif usahawan makanan yang dijelmakan sebagai vending machine. Jadi diinisiatifkan oleh kerajaan untuk membuka peluang pekerjaan. Dan yang terakhir sekali, inisiatif Ihsan, inisiatif operator perkhidmatan, yang mana kita ada fasiliti-fasiliti seperti tandas dan sebagainya, dan membuka juga peluang pekerjaan ini untuk rakyat-rakyat yang tidak bekerja. Supaya apa? Supaya kita ni dia nak mengajar kita supaya tidaklah kita kerajaan ini hanya memberi umpamanya bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang ada sekarang ni, yang mana baik, memang baik, kerana sebelum ini juga ada diberikan bantuan sedemikian untuk B40 dan sebagainya. Jadi benda baik, saya pujilah Datuk Seri Anwar Ibrahim teruskan juga perkara ini, dan nak menunjukkan bahawa Madani ini bukan sekadar kita memberi semata-mata, bahkan kita membuka inisiatif baru, kan, daya cipta tadi kan, membuka peluang pekerjaan, supaya kita ini menyedarkan masyarakat dan juga rakyat ini tidaklah mengharapkan bantuan semata-mata. Antaranya bila sebut Madani, kita semua maklum bermaksud tamadun, kan? Ataupun Madani dengan maksud mungkin bandar. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut, "Man sammal Madinati Yathrib fastaghfirillah." Barang siapa yang menamakan Madinah sebagai Yathrib, Rahiqul Makhdum sebut Yathrib ni diambil daripada perkataan ataupun bersempena dengan nama seorang Yahudi. Dia yang membangunkan kota pada ketika itu, maka disebutkan Madinah sebagai Yathrib.
Cumanya baginda Nabi SAW bila mana datang ke Madinah, Nabi SAW lebih lunak menggunakan kalimah Madinah dengan masuk bandar ataupun tamadun, kan? Sehingga kan Nabi SAW sebut dalam hadis, barang siapa yang menamakan Madinah sebagai Yathrib, fastaghfirillah, mohon keampunan pada Allah. Kenapa? Sebab bersempena dengan nama Yahudi, kan? Kita nak membina sebuah tamadun ataupun bandar, mestilah dengan nama. Bagi seorang rakyat Malaysia, saya faham kita perlu mendalami apa yang digagaskan oleh Perdana Menteri kita dengan keutamaan diberikan banyaknya kepada rakyat, nak memelihara rakyat daripada perkauman yang terlalu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana di kesempatan ini kita masih lagi dapat bersama dalam majlis ilmu. Lebih-lebih lagi kita berada dalam suasana hari yang barakah, 10 hari yang terbaik di dalam bulan Zulhijjah.
10 hari yang terbaik di bulan Zulhijjah ini adalah lebih baik pada 10 hari akhir Ramadan. Ulama menyatakan begitu. Kelebihan pada 10 hari ini dengan memperbanyakkan amalan, tilawatul Quran, berpuasa, dan yang ramai orang tinggal dan sunnah yang ditinggalkan pada 10 awal Zulhijjah ini ialah ramai yang lupa untuk bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana-mana sahaja, di dalam pasar ataupun di dalam rumah, kita disunatkan untuk bertakbir, kerana itu adalah sunnah yang besar sepanjang 10 hari Zulhijjah. Jadi insyaAllah kita pakat-pakat beramal. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung bacaan hadis yang kedua yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Qala al-muallif rahimahullah an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin iz tala'a alaina rajulun shadidun bayadis siyabi shadidus sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal 'alata ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Summa talak falabastu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Juga daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda-tanda perjalanan jauh, dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalinya sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia merapatkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua tapak tangannya di atas dua pahanya. Dia segera berkata, wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu ialah kamu menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Kamu mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji jika kamu mampu mengerjakannya. Lelaki itu berkata, benarlah kamu. Kami merasa hairan terhadapnya. Dia bertanya dan dia juga yang membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, ceritakanlah kepadaku tentang iman. Baginda bersabda bahawa kamu beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan kamu beriman dengan ketentuan baik dan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki itu berkata, benarlah kamu. Dia berkata lagi, ceritakanlah kepadaku tentang ihsan. Baginda menjawab bahawa kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya jika kamu tidak melihatnya sesungguhnya Allah melihat kamu. Lelaki itu berkata lagi, ceritakanlah kepadaku tentang kiamat. Baginda menjawab, orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya kedua-duanya tidak mengetahui bilakah berlakunya
hari kiamat. Lelaki itu berkata lagi, ceritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Baginda menjawab, apabila hamba perempuan melahirkan tuannya dan apabila kamu melihat orang yang tidak berkasuh, tidak berbaju, miskin dan pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan. Kemudian lelaki itu pun pergi, maka aku pun menunggu beberapa hari. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mengulas tentang hadis yang panjang ini, kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa Imam Nawawi meletakkan hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedangkan ada hadis yang sama diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, tetapi Imam Nawawi mengambil hadis ini kerana hadis ini adalah hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Muslim. Sama dengan hadis yang pertama kita baca minggu lepas, kitab Al-A'mal bin-Niyat, hadis yang pertama disebut di dalam Sahih Bukhari. Hadis yang diriwayatkan Umar ini dipilih oleh Imam Nawawi kerana Umar berada di dalam majlis ini. Bainama nahnu julusan inda Rasulillah. Umar berada dalam satu majlis bersama dengan Rasulullah SAW. Apa yang kita boleh faham dengan hadis ini? Ini adalah budaya Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia seorang ketua negara, tetapi dia masih lagi berada dalam kalangan sahabat, duduk bersama sahabat, mendengar sahabat bertanya tentang hukum hakam, fatwa dan sebagainya. Ini adalah sifat Rasulullah, iaitu tawaduknya Rasulullah walaupun seorang bergelar Rasul dan juga ketua negara, masih lagi bersama Nabi SAW. Dalam hadis ini menceritakan seorang lelaki yang putih pakaiannya, tidak ada kesan safar, rambutnya hitam. Apa maksud rambutnya hitam? Maksudnya lelaki yang di dalam hadis ini datang kepada Nabi, tidak dikenali siapa pun lelaki ini, tetapi kelihatan pakaiannya bersih. Kalaulah dia ni seorang yang musafir, dia perlulah pakaiannya berkedut kerana perjalanan yang jauh ataupun kotor dengan debu-debu. Tetapi peliknya lelaki yang tidak dikenali ini datang kepada Rasulullah dalam keadaan pakaiannya yang bersih. Maksudnya lelaki ini adalah seorang yang agak ganjil di kalangan Rasulullah SAW. Dia datang, kemudian dia duduk di antara Rasulullah. Dia merapatkan lututnya kepada lutut Rasulullah. Apa kesimpulan daripada makna hadis ini? Maksudnya kemuliaan Rasulullah SAW. Kita kena memuliakan Rasulullah. Cara kita duduk pun kita kena menghadap dengan Rasul SAW. Baik. Seterusnya kita cerita tentang apa kandungan besar di dalam hadis ini. Yang pertama, malaikat ini, lelaki yang akhirnya kita ketahui bahawa lelaki ini adalah seorang malaikat, datang bertanya kepada Nabi tentang akhbirni anil Islam. Bertanya tentang Islam. Apa faedahnya hadis ini? Faedahnya ialah sebagai seorang Rasulullah SAW dan kita sebagai umatnya, soalan yang pertama pendakwah yang perlu disampaikan kepada umatnya adalah tentang apa? Tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Islam adalah tajuk pertama dakwah yang perlu Nabi terangkan kepada umat dia. Jadi malaikat bukan sekadar bertanya. Malaikat ingin mengajar Nabi Muhammad SAW tentang agama. Akhbirni anil Islam. Khabarkan aku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-Islam yang pertama syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua as-salah. Yang ketiga zakat. Yang keempat berpuasa, dan yang kelima ialah mengerjakan haji bagi mereka yang berkemampuan. Jadi Rasulullah memulakan rukun Islam ini dengan syahadah. Kerana apa? Kerana syahadah ini tidak akan kerana syahadah ini merupakan syarat untuk menerima Islam. Kita tak boleh syahadah asyhadu an la ilaha illallah tetapi kita tak mengakui bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Tidak sempurna syahadah. Jadi
Nabi memulakan Islam ini dengan syahadatu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, kemudian dengan rukun-rukun Islam yang lain iaitu solat, az-zakah dan berpuasa dan seterusnya, mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Kemudian di dalam hadis ini bercerita tentang iman. Akhbirni anil iman. Malaikat bertanya, ceritakan kepada aku tentang iman. Lalu Nabi menjawab, al-iman an tu'minu billah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dan beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat, dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, sama ada qadar dan qadar itu baik ataupun buruk. Jadi ditanya kepada kita semua, apa maksud beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah ini ada dalam 4 perkara. Yang pertama, kita beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita beriman dengan Allah ini maha mentadbir alam ini. Dan yang ketiga, kita beriman bahawa hanya Allah kita boleh sembah dan kita tidak boleh menyembah Tuhan-Tuhan yang batil yang lain. Dan yang keempat, kita beriman dengan asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita beriman dengan malaikat. Ada 3 malaikat yang besar peranannya di dalam kehidupan kita. Yang pertama siapa? Jibril alaihissalam. Yang kedua, Mikail. Yang ketiga, Israfil. Kenapa ketiga-tiga malaikat ini sangat penting? Kerana ketiga-tiga malaikat ini mewakili 3 kehidupan. Jibril mewakili hayatul qulub, mewakili kehidupan jiwa kita. Kenapa Jibril mewakili kehidupan jiwa kita? Kerana Jibril lah yang menyampaikan Al-Quran kepada kita. Dan Al-Quran itu adalah panduan kepada kehidupan jiwa kita. Yang kedua, Mikail. Apa peranan Mikail? Peranan Mikail ialah menguruskan rezeki, menurunkan hujan dan sebagainya. Jadi peranan Mikail ini adalah mewakili kehidupan di dunia. Dan yang terakhir, peranan malaikat Israfil. Apa peranan malaikat Israfil? Meniup sangkakala ataupun menandakan bahawa berlakunya kehidupan yang seterusnya, iaitu kehidupan akhirat. Jadi ketiga-tiga malaikat ini adalah malaikat yang berperanan besar di dalam 3 kehidupan, iaitu kehidupan dunia, kehidupan jiwa dan kehidupan akhirat. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW mengajar kita, kalau kita bangun qiyamul lail, kita kena baca doa Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil. Kerana apa? Kerana ini adalah pembuka menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kena beriman dengan kitab Allah. Apa kitab Allah? Kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul. Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan kitab Taurat, Injil dan Suhuf Ibrahim wa Musa. Semuanya itulah kita wajib beriman. Cara kita beriman, kita kena beriman dengan bahawa yang pertama, semua kitab ini diturunkan kepada Rasul. Yang kedua, kita kena beriman bahawa kitab itu sah, memang betul, tidak ada pemalsuan. Dan yang ketiga, hukum-hukum yang ada di dalam kitab itu hendaklah kita turuti kecuali dia berbeza dengan yang diturunkan oleh Al-Quran. Dan yang keempat, kita kena beriman dengan nama-nama kitab itu, Al-Quran, Injil, Taurat dan Suhuf Ibrahim wa Musa. Kemudian yang keempat, kita kena beriman dengan para rasul. Kita kena tanya, kenapa kita kena beriman kepada rasul dan kenapa rasul diutuskan? Rasul diutuskan kerana berlakunya perpecahan di antara umat. Datangnya Rasul untuk menyatukan umat-umat dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditanyakan lagi, siapakah Rasul yang paling mulia? Rasul yang paling mulia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, siapa lagi Rasul yang mulia yang lain? Yang kedua, Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim alaihi wasallam Rasul yang paling mulia? Kerana dia ialah Khalilullah. Dia adalah kekasih Allah. Dan Rasul mulia yang lain ialah Ulul Azmi, yang diuji daripada Allah, yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang besar, iaitu Musa, Isa, Nuh, Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib beriman dengan kesemua rasul yang disebut di dalam Al-Quran dan para nabi-nabi. Jadi rasul yang disebutkan di dalam hadis ini termasuklah para nabi dan rasul-rasul. Kemudian
Nabi menyebut lagi kepada malaikat, kita hendaklah beriman kepada hari akhirat. Bagaimana cara beriman pada hari akhirat? Yang pertama, kita kena beriman dengan adanya hari akhirat, dan yang kedua, kita kena beriman bahawa di akhirat nanti adanya syafaat, adanya syurga dan adanya neraka. Dan kita kena beriman bahawa di akhirat nanti, sebelum sampai ke kebangkitan hari kiamat, adanya azab dan juga nikmat kubur. Dan yang terakhir, di dalam rukun iman, kita hendaklah beriman dengan qadar dan qadar Allah, bahawa kita kena yakin bahawa Allah mengetahui apa yang berlaku, apa yang akan berlaku dan apa yang telah berlaku. 3 perkara. Kita kena beriman dengan qadar Allah, bahawa Allah mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah maksud ihsan? Lalu Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarah. An ta'budallahi ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Di sini Rasul menyebut ihsan ini ada 2 martabat. Martabatnya yang pertama ialah kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Martabat kedua, kalau kita tidak mampu begitu, kita hendaklah meyakini bahawa walaupun kita tak dapat melihat, tetapi Allah sedang melihat kita sedang melakukan ibadah. Jadi ada 2 martabat di dalam ihsan. Di dalam beribadah ni kita ada martabat ihsan, ada 2 perkara. Yang pertama, yang tertinggi, kita melakukan solat ni seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya kita ada perasaan, yang pertama perasaan syauq, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ada perasaan ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, kita mutaba'ah. Amalan ibadah kita ini adalah apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu martabat yang pertama. Kalau tak mampu melahirkan rasa rindu ketika beribadah, kita ada martabat yang kedua, iaitu kita rasa takut. Martabat kedua ni takut. Martabat pertama tadi syauq, rindu. Martabat yang kedua ini kita rasa takut. Allah sedang melihat kita sedang beribadah. Kita takut bahawa kita diazab oleh Allah kerana kita melakukan maksiat. Perasaan takut ini adalah perasaan yang martabat kedua. Martabat pertama di dalam ibadah, perasaan kasih, asyauq, perasaan rindu dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ni tanya lagi, ceritakan aku tentang kiamat. Bilakah berlakunya kiamat? Nabi menjawab, orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Maksudnya apa? Maksudnya kita semua ni tidak ada pengetahuan tentang bilakah berlakunya kiamat. Hadis ini hujah kepada mereka yang mengatakan dia tahu bilakah berlakunya hari kiamat. Sekarang ni orang dah duk kira. Ada kumpulan-kumpulan yang duk kira berapa puluh tahun akan datang akan berlakunya hari kiamat. Jika datang seorang yang berjubah, datang ke masjid bertazkirah bahawa dia mengetahui bilanya berlaku kiamat, kita kena tolak orang itu jauh-jauh bahawa itu adalah orang yang tak betul, orang yang sesat. Kerana hatta malaikat Jibril, hatta Nabi Muhammad, apabila ditanya bilakah berlakunya kiamat, mereka tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat, kerana yang mengetahuinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehebatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, malaikat bertanya, okeylah, apakah tanda-tanda hari kiamat? Lalu Rasulullah menyebut 2 tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala ya asya yatatawaluna fil bunyan. Yang pertama, hamba perempuan melahirkan tuannya. Apa maksud hamba perempuan yang melahirkan tuannya? Maksud yang paling sahih ialah seorang hamba melahirkan anak, dan anak itu akhirnya menjadi ketua kepada hamba-hamba yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya berubah dengan sifat. Bila berlakunya tanda-tanda hari kiamat ni, takdir berubah dengan begitu cepat. Seorang hamba tiba-tiba menjadi seorang ketua. Itu adalah tanda-tanda cepatnya berlaku hari kiamat. Itu tidak pelik. Orang yang miskin tiba-tiba menjadi kaya. Itu adalah tanda-tanda berlakunya kiamat. Orang yang fakir selama beberapa tahun menjadi orang yang kaya. Itu tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Itu yang dimaksudkan dalam
Yang kedua, seorang lelaki badui tidak berselipar, pakaiannya singkat, tidak cukup pakaian, memelihara kambing, berebut-rebut membina bangunan yang tinggi. Apa maksudnya? Maksudnya tanda-tanda hari kiamat ini, seorang yang asalnya miskin, seorang badui, tiba-tiba menjadi jutawan, tiba-tiba berebut membina bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi ini adalah contoh berlakunya tanda-tanda hari kiamat. Bila lagi tanda-tanda ini berlaku? Dulu lagi sudah berlaku orang yang berebut-rebut untuk membina bangunan yang tinggi. Bukan sekarang saja, tapi sebelum ni, ratusan tahun dahulu sudah ada bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi maksudnya tanda-tanda ini sudah berlaku puluhan tahun, ratusan tahun. Tunggu kita bersedia sahaja untuk menghadapi hari kiamat. Selepas ditanya, kemudian malaikat membenarkan kata-kata ini, kemudian malaikat pun bersurai daripada majlis bersama Nabi Muhammad, dan beberapa hari kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mu tahu ke siapa yang datang kepada aku 3 hari lepas?" Umar kata, "Allah dan Rasul saja yang tahu." Maka Umar kata, Nabi Muhammad kata, yang datang 3 hari lepas ataupun beberapa hari lepas itu adalah seorang malaikat yang datang untuk mengajar agama kepada kita. Jadi banyaklah pengajaran daripada hadis ni, antaranya sifat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia seorang yang tinggi jawatan dia, seorang perdana menteri, tetapi bila datang orang Arab, datang yang orang yang tak dikenali, dia tetap melayan. Kerana itu adalah tanggungjawab Rasulullah menjawab apa sahaja persoalan yang ditanya oleh sesiapa pun yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dakwah Islam. Kita wajib sampaikan apabila bertemu dengan orang awam ialah tentang Islam. Orang non-Muslim kita kena berbicara tentang Islam. Kerana itulah sunnah Rasulullah. Apabila malaikat datang tanya Rasulullah, perkara pertama yang malaikat tanya ialah akhbirni anil Islam. Malaikat bertanya tentang kelebihan Islam. Yang kedua, iman lebih tinggi daripada Islam. Maksudnya orang yang solat, orang yang berpuasa, tidak semestinya orang itu mempunyai iman yang sempurna. Tetapi orang yang solat, tetapi di dalam jiwanya ada keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada qadar dan qadar, itu adalah kesempurnaan Islam dan iman. Jadi maksudnya di dalam hadis ini memberitahu kepada kita bahawa Islam dan iman ni kita kena bersama. Tidak boleh Islam asing, iman asing. Dia kena bersama-sama. Dan tingkat iman lebih tinggi daripada tingkat Islam, kerana iman ni berkaitan dengan jiwa kita, manakala Islam ni berkaitan dengan zahir perbuatan amalan ibadah kita. Yang terakhir, takdir. Ada takdir baik dan takdir buruk. Benarkah Allah menentukan takdir yang buruk? Asalnya takdir ni semua adalah baik kerana datangnya daripada Allah. Bila berlakunya takdir buruk? Apabila manusia melakukan perkara yang menyebabkan berlakunya kemungkaran, orang itu akan menerima takdir yang buruk. Jadi cara kita beriman dengan Allah, kita tidak boleh biarkan contohnya takdir yang buruk, orang itu melakukan maksiat, apabila ditanya kenapa kamu melakukan maksiat? Kerana itu adalah takdir. Itu tak boleh. Itu salah faham tentang takdir. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan takdir yang baik, dan manusia yang memilih nak melakukan benda yang baik atau melakukan perkara yang buruk. Dan apabila berlaku dengan perkara yang buruk disebabkan kita melakukan maksiat, maka kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebaikan dan keburukan yang Allah takdirkan kepada kita adalah kita terima. Selain pada kita terima, kita kena muhasabah. Adakah kerana dosa yang kita lakukan menyebabkan kita menerima takdir yang buruk, dan akhir sekali kita kena redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah yang ditentukan Allah, dan itulah cara kita beriman kepada Allah, iaitu menerima segala kebaikan dan keburukan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita tamatkan majlis ini, kita baca sedikit hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina di atas 5 perkara. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Ini hadis ini kita ajar anak kita daripada kecil lagi. Anak ingat hafaz hadis ni pada masa peralihan lagi. Maksudnya 18 tahun lah. Dulu lagi dia hafaz hadis ni. Maksudnya apa? Maksudnya keberkatan hadis ni kerana hadis ni merupakan ummul sunnah. Sunnah-sunnah Nabi ni ditegakkan melalui hadis ni. Kerana apa? Islam ni berdiri di atas 5 perkara. Syahadah, mendirikan solat, berpuasa, mengerjakan haji dan mengeluarkan zakat. Jadi 5 ibadat ini wajiblah kita laksanakan. 5 rukun ini wajib kita laksanakan. Dan perkara yang pertama, syahadah ini adalah syarat untuk sempurna kepada 4 amalan yang kita sebutkan tadi. Jadi pada musim haji ini, ramai orang sedang mengerjakan haji di Baitullah Al-Haram. Kita kena ingat, ibadah di haji ini akan menjadi sempurna apabila syahadah kita sempurna dan juga apabila iman kita sempurna. Ramai orang melaksanakan haji tetapi dalam keadaan iman dia tidak sempurna, dalam keadaan syahadahnya tidak sempurna. Apabila ditanya apa maksud syahadah, mereka gagal memberi kefahaman yang jelas tentang syahadah. Apa maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Mereka tidak dapat menghayati kalimah-kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa itu la ilaha illallah? Kita la ilaha, tidak ada Tuhan yang benar, yang wajib kita sembah melainkan Allah. Kerana di sana ada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia, mereka mensyirikkan Allah. Lalu Allah datang, Allah menyebut la ilaha illallah. Tidak boleh kita menyembah Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah. Ramai orang terhenti kepada la ilaha illallah, tetapi apabila Muhammadur Rasulullah, mereka tak ikut pun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menyebut Muhammadur Rasulullah pada lafaznya, tetapi apabila dalam amalan mereka meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, apa yang Rasulullah tegur, apa yang Rasulullah suruh, mereka tinggalkan. Ini adalah perbuatan-perbuatan penghayatan kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak ada pada ramai orang. Jadi dalam kita mendirikan haji, kita menghabiskan puluhan ribu untuk menunaikan ibadah haji, kita kena ingat, kita kena sempurnakan syahadah kita, kita kena sempurnakan iman kita. Mudah-mudahan haji yang kita laksanakan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana fadilah haji itu apa? Fadilah haji yang sempurna dan haji yang mabrur ialah al-jannah, syurga. Jadi syarat untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, kita kena beriman dengan iman yang sahih, dengan beriman dengan iman yang sahih seperti mana yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini mendapat manfaat untuk kita amalkan, dan mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, marilah kita akhir majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.